Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Baharu Pakistan Shehbaz Sharif menjemput Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melawat negaranya semasa kedua-dua pemimpin membincangkan hubungan bilateral yang lebih teguh melalui panggilan telefon. Pada Isnin, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menelefon Shehbaz untuk mengucapkan tahniah kepadanya kerana dilantik sebagai Perdana Menteri ke-24 Pakistan. Dalam perbualan telefon itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan pertukaran peringkat tinggi secara berkala untuk membina hubungan yang lebih utuh antara Pakistan dan Malaysia. Selain hubungan bilateral, kedua-dua pemimpin juga membincangkan situasi di Gaza. Shehbaz menghadapi cabaran berat untuk menstabilkan ekonomi dan meredakan ketegangan politik antara kerajaan dan gabungan dan pembangkang. Shehbaz dipilih ke jawatan tertinggi pada Ahad dengan sokongan daripada parti-parti lain termasuk Parti Rakyat Pakistan. Israel dan agensi bantuan utama Palestin saling menuduh melakukan keganasan dan penyiksaan. Ini selepas Amerika Syarikat meningkatkan tekanan untuk menghentikan pertempuran antara Israel Hamas. Ketika Qatar dan Mesir sedang meneruskan usaha ke arah gencatan senjata di Gaza, Israel menuduh agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin UNRWA mengambil lebih 450 anggota kumpulan pengganas termasuk Hamas sebagai pekerjanya. Tel Aviv sebelum ini menuduh berpuluh-puluh kaki tangan UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober yang lalu. Ketua UNRWA Felipe Lazzarini ketika berucap dalam Perhimpunan Agung PBB berkata, tuduhan Zionis itu tidak disertakan bukti. Malah UNRWA menuduh beberapa kaki tangannya yang disoal siasat Zionis diseksa dan dipaksa untuk mengaku terlibat dalam serangan tersebut. Menurutnya, pembubaran UNRWA akan mengorbankan masa depan kanak-kanak Palestin, menyemai benih kebencian dan mencetuskan konflik pada masa depan. Dalam pada itu, pemimpin kanan Hamas Basim Naim mendakwa pihaknya tidak dapat memastikan beberapa ramai tahanan Israel yang dibawanya ke Gaza masih hidup. Ini sama ada mereka mati terbunuh dalam serangan Zionis atau kerana mogok atau kelaparan. Naim bagaimanapun berkata butiran mengenai status bantuan tidak disebut dalam mana-mana dokumen atau cadangan yang diedarkan semasa proses rundingan. Kira-kira 250 tebusan telah dibawa ke Gaza semasa serangan 7 Oktober lalu. Israel mendakwa 130 tebusan masih berada di wilayah Palestin itu, termasuk 31 yang dianggap terkorban. Jumaat lalu, Hamas mendedahkan 7 lagi tebusan Israel maut dalam operasi ketenteraan Zionis di Gaza. Amerika Syarikat dakwa sedang berusaha mendapatkan bantuan ke Gaza melalui beberapa banyak saluran yang mungkin untuk membantu memulihkan bencana kemanusiaan di wilayah berkenaan. Dan menurut jurucakap Jabatan Negara Matthew Miller, perkara itu sedang giat diusahakan. Washington juga optimis tentang potensi koridor bantuan maritim ke Gaza yang sedang diusahakan. Selain itu, bantuan menerusi udara juga akan diteruskan. Ujar Miller, White House sedang terus berusaha untuk meningkatkan jumlah bantuan melalui lintasan sepadan ada di Rafah dan Karim Shalom. Selain mendesak Israel membuka lintasan dan laluan tambahan ke Gaza. Ini bagi memudahkan bantuan di bahagian utara Gaza ketika lebih 1,5 juta orang berada di ambang kebuluran. Hanoi, ibu negara Vietnam, disenaraikan bandar paling tercemar di dunia oleh firma pemantauan kualiti udara Switzerland IQA. Perkhidmatan pemantauan pencemaran udara melaporkan indeks kualiti udara AQI 191 direkodkan di Hanoi pada Isnin lalu. Sementara itu, Accra di Ghana dan Tehran, Iran masing-masing di tempat kedua dan ketiga dengan AQI 167 dan 166. Menurut agensi meteorologi Vietnam, jerebu menutupi jalan-jalan Hanoi secara drastik mengurangkan jarak penglihatan. Keadaan itu disebabkan oleh cuaca sejuk dan lembap di kawasan berkenaan yang memerangkap bahan pencemar bawaan udara di permukaan. Laporan Bank Dunia pada 2021 pula menyebut pelepasan daripada 8 juta kenderaan mendaftar di Hanoi menyumbang kira-kira 30% daripada pencemaran zarah udara. Manakala pelepasan industri menyumbang 30%. Kira-kira 18,000 kematian dikaitkan dengan pencemaran udara dilaporkan di utara dan tengah Vietnam. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.